Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada sesi kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua iaitu tentang senarai semak Bahasa Melayu STPM semester 2 910/2. Jadi perkongsian ini adalah untuk memberi panduan lah kepada bakal calon STPM untuk subjek Bahasa Melayu semester 2, iaitu senarai semak ni sebagai panduan lah apa perkara-perkara yang kamu perlu kuasai, ataupun sebagai muhasabah diri. Kamu tanyalah kepada diri anda, kepada diri kamu sendiri, sudahkah saya menguasai perkara-perkara yang berikut. Jadi mungkin selama ini kamu belum tahu apakah perkara-perkara yang kamu perlu tahu sebagai persediaan sebelum kamu menghadapi peperiksaan bagi subjek Bahasa Melayu STPM semester 2 910/2. Jadi ini hanyalah sebagai senarai semak. Sebenarnya banyak tajuk-tajuk yang kamu perlu kuasai, tapi untuk setakat ini kalau dapat kamu kuasai perkara-perkara ini, syukur alhamdulillah. Jadi ini sebagai panduan lah untuk kamu tahu apakah tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara yang kamu perlu tahu untuk subjek Bahasa Melayu STPM semester 2 iaitu 910/2. Jadi pada sesi kali ini saya Al-Fakir Cikgu Ismail ingin berkongsilah dengan anda semua tentang perkara-perkara yang kamu perlu tahu sebelum kita menghadapi peperiksaan untuk Bahasa Melayu STPM semester 2 910/2. Okey. Untuk sesi kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua, iaitu marilah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah saya menguasai perkara-perkara yang berikut. Kalau anda dah kuasai, syukur alhamdulillah. Kalau belum kuasai, inilah masa yang ada untuk kita kuasai. Banyak saluran-saluran yang kamu boleh dapatkan maklumat. Boleh berkongsi dengan guru anda, dengan rakan, dan salah satu saluran yang saya gunakan pada petang ni adalah melalui saluran maya, melalui internet ini, iaitu YouTube. Mungkin sebelum ni anda juga menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey. Sudahkah saya menguasai untuk semester ini, semester 2 ini? Yang pertama, sudahkah saya menguasai? Yang pertama itu menentukan jenis morfem bebas, morfem terikat dan juga contohnya. Itu perkara yang pertama. Kalau anda dah tahu apa maksud morfem bebas, apa maksud morfem terikat, dan juga jenis-jenis morfem terikat dan contoh-contohnya. Okay, perkara yang kedua, menentukan kata dasar yang terbina daripada kata terbitan. Jadi kamu dapat menentukan kata dasar yang terbina daripada kata terbitan. Okay, yang ketiga, menentukan 4 cara pembentukan akronim dan contohnya. Jadi kuasailah, sudahkah saya menguasai menentukan 4 cara pembentukan akronim dan contohnya. Yang keempat, menentukan jenis kata bilangan. Menentukan jenis kata bilangan. Kata bilangan tak tentu, kata bilangan kardinal, kata bilangan ordinal. Jadi anda, sudahkah saya menguasai perkara tersebut. Jadi perkara yang kelima, menentukan 16 jenis kata tugas dan contohnya. Ini perkara kelima ni, tanyalah pada diri anda, sudahkah saya menguasai. Itu kamu dapat menentukan 16 jenis kata tugas dan contohnya. Perkara yang keenam, menentukan 4 proses pembentukan kata. Sudahkah saya menguasai? Itu saya dapat menentukan 4 proses pembentukan kata. Seterusnya,
sudahkah saya menguasai? Yang ketujuh, menentukan 4 golongan kata. Menentukan 4 golongan kata. Yang ke-8, sudahkah saya menguasai? Itu saya dapat menentukan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, berpelengkap dan tanpa pelengkap. Perkara yang ke-9, sudahkah saya menguasai? Iaitu sudahkah saya dapat menentukan kata yang mengalami perubahan kata selepas menerima imbuhan. Itu perkara yang ke-9. Perkara yang ke-10, sudahkah saya menguasai? Yang ke-10 itu menukar dan menentukan kata kerja 2 objek kepada 1 objek. Menukar dan menentukan kata kerja 2 objek kepada 1 objek. Perkara yang ke-11, membezakan imbuhan kata kerja pasif. Membezakan imbuhan kata kerja pasif. Perkara yang ke-12, sudahkah saya menguasai menentukan maksud kata kerja kausatif, benefektif dan juga lokatif. Itu. Sudahkah saya menguasai perkara tersebut? Perkara yang ke-13, sudahkah saya menguasai memberikan contoh inti dan penerang. Ini bagi binaan frasa. Memberikan contoh inti dan penerang. Perkara yang ke-14, menyenaraikan contoh hukum DM dan kekecualiannya. Menyenaraikan contoh hukum DM dan kekecualiannya. Itu perkara yang ke-14. Tanyalah pada diri anda, sudahkah saya menguasai perkara tersebut? Seterusnya perkara yang ke-15, sudahkah saya menguasai? Itu saya dapat menentukan frasa eksosentrik dan juga endosentrik. Apakah perbezaan di antara frasa eksosentrik dan endosentrik? Seterusnya yang ke-16, frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan. Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan. Perkara yang 17, menentukan klausa bebas dan klausa tak bebas. Sudahkah saya menguasai? Iaitu saya tahu manakah klausa bebas dan klausa tak bebas. Iaitu bagi ayat yang manakah klausa bebas dan klausa tak bebas. Apakah maksud klausa bebas? Apakah maksud klausa tak bebas? Perkara yang ke-18, sudahkah saya menguasai? Iaitu saya dapat menulis pola ayat dasar. Dapat sebut pola tersebut dan juga dapat tulis pola ayat dasar tersebut. Perkara yang ke-19, sudahkah saya menguasai? Iaitu menentukan subjek dan predikat bagi ayat. Manakah subjek dan manakah predikat? Ini ada juga dalam video saya ada bagi ini. Apa maksud subjek, apa maksud predikat. Jadi boleh semaklah dalam video-video saya yang lepas. Yang perkara yang ke-20, membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar. Apakah ayat tunggal dan apakah ayat dasar? Perkara yang ke-21, sudahkah saya menguasai membina ayat tanya terbuka dan tertutup dan ayat tanya tanpa kata tanya. Membina ayat tanya terbuka dan tertutup, ayat tanya tanpa kata tanya. Itu perkara yang ke-21. Seterusnya, sudahkah saya menguasai yang ke-22, dapat membina ayat pasif bagi kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga dan juga kletik. Itu perkara yang ke-22. Perkara yang ke-23, menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang dan ayat pasif songsang. Sudahkah saya menguasai perkara tersebut? Menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang dan ayat pasif songsang. Manakala perkara yang ke-24, sudahkah saya menguasai? Iaitu dapat membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung yang sesuai. Dapat membina ayat majmuk
berdasarkan kata hubung yang sesuai. Okey, seterusnya perkara yang ke-25. Tanyalah pada diri anda, sudahkah saya menguasai perkara yang ke-25 ini, iaitu menyenaraikan 3 ayat majmu'. Menyenaraikan 3 ayat majmu'. Yang ke-26, menyenarai dan menentukan 3 proses penerbitan ayat. Kamu kena kuasailah dapat menyenarai dan menentukan 3 proses penerbitan ayat. Yang ke-27, sudahkah saya menguasai, iaitu dapat membina ayat berdasarkan rajah pohon. Dapat membina ayat berdasarkan rajah pohon. Daripada rajah pohon yang diberikan, dapat anda membina ayat berdasarkan rajah pohon. Manakala perkara yang ke-28, menentukan konstituen terdekat frasa dan ayat. Jadi saya haraplah dengan perkongsian ini, mungkin selama ini anda tertanya-tanya, apakah perkara-perkara yang perlu kamu kuasai sebelum kamu menduduki peperiksaan bagi subjek Bahasa Melayu Semester 2 910/2. Itu ada lebih kurang 28 senarai semak yang kamu perlu tanya kepada diri anda. Sudahkah saya menguasai perkara-perkara yang tersebut? Jadi akhirnya, insya-Allah, jika perkongsian saya ini bermanfaat, bolehlah subscribe dan kongsi. Saya Cikgu CA, itu nama glamour lah. Saya Cikgu Ismail. Jadi saya harap perkongsian saya yang sedikit pada sesi kali ini dapatlah memberi manfaat kepada anda semua sebagai panduan, sebagai panduan untuk kita bersedia untuk kita menghadapi peperiksaan yang akan datang. Okey, sepintas lalu, sudahkah saya menguasai perkara-perkara ini? Okey, yang pertama sampai ke 6 itu. Yang ke-7, seterusnya yang ke-10 sampai yang ke-14, 15, 18, 19 hingga 21, 22 sampai 24, 25 sampai perkara yang ke-28. Okey. Saya rasa itu sajalah perkongsian saya pada sesi kali ini. Jadi jika ada terdapat kekurangan dan kesilapan, saya mohon ampun dan maaf. Semua yang baik itu pada Allah SWT. Yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri, juga daripada Allah SWT. Dan saya doakanlah pada anda semua, buatlah muhasabah diri setiap hari. Tanyalah, sudahkah saya menguasai perkara-perkara tersebut? Sebab saya selalu berpesan kepada pelajar saya, kalau kita tak buat senarai semak, maknanya kita syok sendiri. Kita syok sendiri. Mungkin kita fikirkan semua perkara itu kita dah tahu, tapi sebenarnya kita belum tahu. Jadi dengan sedikit senarai semak yang saya berikan ini, bolehlah anda semua berkongsi. Jadi saya doakan anda semua berjaya dalam peperiksaan yang akan datang. Sekian, terima kasih.